Timor Leste atau Timur Timur adalah sebuah negara terletak di Kepulauan Sunda Kecil dalam rantau Asia Tenggara. Timor Leste ialah nama diberi oleh bekas penjajah Portugis, iaitu perkataan Timor diambil dari bahasa Melayu dan Leste bermaksud Timur dalam bahasa Portugis. Negara Timor Leste atau Republik Demokratik Timor Leste ini bersempadan dengan barat timur Indonesia. Berkeluasan sekitar 15,000 km persegi dan dipisahkan dengan Australia dengan jarak kurang dari 500 km oleh Laut Timor Sea. Beriklim panas sepanjang tahun dan daratan yang bergunung ganang serta mempunyai kawasan pantai yang sangat cantik. Ibu negara dan bandar terbesar terletak di Dili. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat sejarah negara yang baru mencapai kemerdekaan pada tahun 2002, iaitu Timor Leste. Teruskan menonton. Zaman penjajahan Portugis pada kurun ke-16. Timor Leste tidak begitu dikenali sehinggalah kedatangan penjajah Portugis pada kurun ke-16. Sebelum zaman penjajahan Eropah, Kepulauan Timur termasuk dalam rangkaian perdagangan Melayu Indonesia, China dan India dengan mengeksport hasil seperti kayu cendana. Kekayaan hasil bumi Timor Leste dengan kayu cendana ini telah menarik minat penjajah Portugis untuk datang. Pada kemuncak zaman penjajah Eropah pada kurun ke-17, Kepulauan Timur ini didatangi oleh dua kuasa besar iaitu Portugis dan Belanda. Bandar Dili di Timor Leste dibuka oleh Portugis pada tahun 1769 dan diisytiharkan berada di bawah jajahan Portugis. Bagi penjajah Portugis, tujuan utama kedatangan mereka ialah untuk mengaut hasil bumi. Oleh itu, negara Timor Leste ini diabaikan dengan tiada usaha untuk pembangunan. Kayu cendana menjadi ekspor utama, diikuti oleh biji kopi pada pertengahan kurun ke-19. Namun bermula kurun ke-20, kegiatan penjajah mengaut keuntungan dari hasil bumi Timor Leste mula ditentang oleh penduduk. Apabila Perang Dunia Kedua tercetus pada tahun 1939, rantau Asia Tenggara mula didatangi oleh pihak Jepun untuk meluaskan kuasa. Timor Leste juga diletakkan di dalam pelan untuk memperhebatkan kekayaan di rantau Asia oleh Maharaja Jepun. Penduduk Timor Leste menentang kedatangan Jepun dengan bekerjasama dengan Portugis buat pertama kali dan melancarkan perang gerila besar-besaran melawan tentera Jepun. Kerjasama ini tidak berjaya manakala Portugis dihalau keluar oleh pihak Jepun. Akhirnya, setelah Jepun mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua, semua tentera Jepun berundur dari Timor Leste. Portugis sekali lagi mencari peluang untuk menguasai Timor Leste. Namun, penduduk telah bangkit untuk menentang kedatangan Portugis kali ini dan pada tahun 1975, berlakunya konflik pengulingan kuasa oleh tentera di Portugal menyebabkan Portugis terpaksa melepaskan Timor Leste. Selepas itu, bermula kemunculan pelbagai parti politik seperti pihak pro-Portugis dan pro-kemerdekaan. Ketidakstabilan dalam politik berlaku dan parti pro-kemerdekaan Fretilin berjaya mengisytiharkan kemerdekaan negara Timor Leste sepenuhnya buat pertama kali pada 28 November 1975. Akan tetapi, kejayaan dalam mencapai kemerdekaan ini dikecapi hanya pada waktu yang singkat apabila tentera Indonesia pula datang ke Timor Leste pada 7 Disember 1975. Konflik Timor Leste dan Indonesia. Setelah Amerika Syarikat kalah dalam Perang Vietnam pada tahun 1975, pihak Barat mula bimbang akan pengaruh Jepun yang akan menguasai rantau Asia Tenggara. Indonesia mula menggunakan alasan bagi mengelakkan Timor Leste jatuh kepada pengaruh komunis dan meyakinkan pihak Barat seperti Amerika Syarikat untuk membantu dengan menghantar kelengkapan tentera. Seterusnya mula memasuki Timor Leste. Timor Leste juga meminta bantuan dari pihak Amerika Syarikat bagi menghalang tindakan tentera Indonesia, akan tetapi tidak dipedulikan. Pemimpin Indonesia ketika itu, Suharto, mendapat sokongan dari Amerika Syarikat dan berjumpa dengan Presiden Ford di Jakarta beberapa hari sebelum penaklukan ke atas Timor Leste. Operasi dinamakan Operation Komodo dilakukan pada 7 Disember 1975. Titik perubahan untuk kemerdekaan sepenuhnya. Usaha kebangkitan rakyat Timor Leste bagi mencapai kemerdekaan dari Indonesia berlaku selama beberapa tahun. Seterusnya menyebabkan peperangan dan keganasan berlaku. Sehinggalah tahun 1991, pihak antarabangsa mula membuka mata mengenai apa yang sedang terjadi di Timor Leste. Pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations merancang untuk mengadakan lawatan pada Oktober 1991, akan tetapi dibantah dan dibatalkan oleh Indonesia. Penduduk Timor Leste mengambil kesempatan akan kehadiran wartawan dari luar negara dengan mengadakan demonstrasi di Bandar Dili. Keadaan ini bertukar menjadi lebih parah dan ganas. Lebih 250 orang penduduk terbunuh pada hari tersebut. Video yang dirakam oleh pihak wartawan dibawa keluar ke Australia dan disiarkan ke seluruh dunia. Dunia mula mengambil tahu akan kejadian penindasan rakyat di Timor Leste ini dan para aktivis mula melakukan protes.
Pada 30 Ogos 1999, United Nations membuat referendum dan majoriti rakyat Timor Leste mengundi untuk merdeka dari Indonesia. Pada 20 September 1999, pasukan International Force for East Timor, Interfed, yang ditubuhkan Australia dan UN dihantar ke Timor Leste bagi menghentikan semua aktiviti ketenteraan Indonesia di situ. Pejuang kemerdekaan di Timor Leste bernama Zanana yang banyak mengatur strategi dan menyatukan rakyat bagi menuntut kemerdekaan diangkat sebagai Presiden pertama Democratic Republic of East Timor pada tahun 2002. Ianya adalah kemenangan besar bagi Timor Leste selepas beberapa siri konflik dan peperangan berlaku ke atas negara kecil ini. Masa depan yang masih kabur untuk negara baru Timor Leste. Sebagai negara yang baru mendapat kemerdekaan pada tahun 2002, masih banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh Timor Leste. Banyak infrastruktur di Timor Leste yang musnah semasa konflik. Negara ini masih jauh ketinggalan walaupun bersebelahan dengan Barat Timur kerana penjajah Portugis dahulu tidak berusaha untuk membangunkan negara ini dan hanya membuat pelaburan minimum dalam infrastruktur, kesihatan dan pendidikan rakyat. Penduduk Timor Leste yang berjumlah sekitar 1.1 juta orang masih bergantung kepada aktiviti pertanian. Timor Leste dikategorikan dalam negara berpendapatan rendah oleh Bank Dunia. ASEAN Development Bank menganggarkan 41.8% dari populasi masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014. Pihak UNICEF menganggarkan tahap celik huruf di kalangan penduduk hanya sekitar 58%. Dengan bantuan pelbagai pihak antarabangsa, rakyat Timor Leste sedang berusaha membangunkan negara mereka dari asas. Sumber pendapatan ekonomi banyak bergantung kepada hasil minyak dan gas. Namun, sumber yang terhad ini tidak dapat menjamin kelangsungan ekonomi negara. Hanya 0.3% dari KDNK negara digunakan untuk sektor kesihatan, manakala 0.2% dari KDNK untuk sektor pendidikan. Timor Leste adalah sebuah negara yang unik serta menarik, akan tetapi didatangi pelancong luar dengan jumlah yang sedikit berbanding negara jiran Indonesia. Cabaran utama kerajaan Timor Leste ialah untuk meneruskan pembangunan dengan sumber pendapatan yang amat terhad. Negara ini perlu memikirkan cara terbaik pembangunan sama rata rakyat kerana ketika ini hanya rakyat elit dilihat mendapat keuntungan dan kekayaan. Usaha perlu dibuat untuk meningkatkan infrastruktur asas bagi membuka ruang pelancongan dengan lebih luas sebagai satu sumber pendapatan. Kesimpulannya, bagi individu yang tinggal di negara yang sudah mempunyai struktur ekonomi yang baik, mungkin tidak dapat merasakan betapa pentingnya kesan ketidakstabilan di mana menjadi faktor penting bagi negara baru sahaja merdeka seperti Timor Leste ini. Bagi negara kecil yang mempunyai hasil bumi terhad, kemerdekaan yang dicapai memerlukan usaha dan kemahiran pemimpin bersama rakyat untuk menentukan arah masa depan. Masih terdapat banyak potensi yang dilihat untuk Timor Leste dapat mencari hala tuju yang baik di masa hadapan, terutamanya sektor pelancongan yang boleh menjana kewangan negara ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.